Minggu lepas, tuan-tuan dan perempuan bakal haji yang rahmati Allah sekalian, belajar dengan ustazah tajuknya aurat. Masih ada satu tajuk lagi kot. Ada satu tajuk lagi. Oh, saya dah baca tak minggu sudah ke sebelum ni, iaitu tentang hukum dalam buku soal jawab Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang perempuan yang masalah dalam haid. Ada saya bincang kan? Belum tak? Masalah perempuan dalam InsyaAllah saya akan sentuh bab itu. Jadi minggu ni kita nak bercakap bab apa? Tawaf wadah dah kan? Tawaf wadah dah. Ya? Tawaf wadah dah bercakap. Dah. Kemudian selepas tawaf wadah kita pergi tajuk yang selepas tawaf wadah. Bab taharah ke apa? Tak membadak dah. Saya ada bawa sedikit kita kata macam pelajaran, satu soalan pembimbing ibadat haji, iaitu soalan-soalan yang saya kena jawab jadi guru haji. Yang kedua, saya ada cerita daripada buku hijau tentang pengalaman seorang perempuan yang mengerjakan haji. Yang ketiga, saya ada nak bawa tayamum, cara-cara taharah tayamum bab suci. Tajuk kita tawaf wadah dah selesai. Yang mana satu kita nak cakap? Nak cakap soalan-soalan haji, atau nak dengar cerita daripada pengalaman seorang perempuan mengerjakan haji? Semua tu kita akan dengar. Cuma yang mana satu kita nak mula dulu? Saja nak tanya pendapat. Yang mana nak dengar dulu? Nak dengar cerita atau nak dengar soalan? Ya, cerita. Daripada kitab yang dikarang oleh Ustaz Hasnil, iaitu orang lama dalam kuliah haji, ceritanya amat menarik untuk memberi satu iktibar kepada kita. Yang berlaku sebenarnya cerita ini pada tahun 80, iaitu diceritakan oleh seorang petugas haji, kita boleh kata mutawif. Dalam banyak kisah perkongsian dengan rakan-rakan petugas haji, ada satu kisah yang menarik yang boleh dikongsi bersama. Kisah seorang wanita yang berusia 30 tahun. Kisah seorang wanita yang berusia 30 tahun. Pada tahun 1980 saya menguruskan satu rombongan haji. Ketika itu umur saya 20 tahun. Ketibaan wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami sambut dengan sebuah bas. Semuanya nampak riang, sebab itulah kali pertama mereka mengerjakan haji. Biasa kita akan turun daripada terbang sampai ke airport Hujaj, kita akan tunggu beberapa jam untuk selesaikan masalah immigration dan custom. Kemudian kita akan keluar naik bas. Nak tunggu bas lagi 2-3 jam lagi. Kami menuju ke Madinah, iaitu bas. Jadi haji yang
awal dia datang. Jadi bas daripada Jeddah pergi Madinah biasanya macam itulah. Kalau kita terbang daripada Madinah, Kuala Lumpur turun Madinah, ada juga Kuala Lumpur turun Jeddah naik bas pergi Madinah. Dan biasanya turun ke Jeddah, bas akan bawa kita ke Mekah. Dah habis Mekah baru pergi Madinah. Pun ada bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu. Tiba-tiba kami turun daripada bas, segalanya berjalan lancar untuk menuju ke Madinah. Semua orang turun dari bas berkenaan sehingga tiba-tiba kepada giliran wanita itu. Wanita itu tumbang tak sedarkan diri. Saya pun bergegas menuju ke arah wanita berkenaan. Kakak sakit, kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tenang tadi tiba-tiba bertukar menjadi cemas. Badan dia panas dan menggigil. Kakak ini tak sedarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke hospital, kata mutawif. Kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke hospital Madinah. Berbagai-bagai usaha dilakukan oleh doktor untuk memulihnya, namun semuanya gagal. Sehinggalah ke petang wanita itu masih lagi koma. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut terlantar di hospital berkenaan. Namun saya terus-menerus menghubungi pihak hospital untuk mengetahui perkembangannya. 2 hari berlalu, wanita itu masih juga tidak sedarkan diri. Saya makin cemas. Maklumlah, ini adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Memandangkan usaha itu memulihkannya semuanya gagal, maka wanita itu dipindahkan daripada hospital Madinah ke hospital Jeddah King Abdul Aziz yang lebih lengkap kemudahannya. Beberapa hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dia memandang ke arah saya, lalu terus memeluk saya sambil menangis teresak-esak. Saya terkejut sebab saya bukan muhrimnya. Kenapa saja dia tiba-tiba menangis? Saya terkejut sebab saya ini bukan muhrimnya. Salah, bukan muhrimnya, bukan mahramnya. Muhrim orang yang pakai ihram. Orang yang pakai ihram muhrim. Mahram sumbang mahram, perempuan yang haram nikah, yang halal nikah tu, yang haram bagi kita bersama dekat dengan dia, pegang ni mana boleh, ya. Jadi itu dipanggil mahram. Apabila saya memperkenalkan kepada pegawai Arab semasa saya mengerjakan umrah, saya kata kat dia, ini muhrim saya. Dia ketawa. Muhrim orang yang pakai ihram. Mahram yang kita bawa tu, perempuan yang kita bawa, yang ikut kita tu, itu mahram. Sumbang mahram itu yang haram. Saya terkejut. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa kakak menangis? Tanya saya. Mazlan, kakak taubat dahlah. Kakak menyesal. Kakak tak akan buat lagi benda-benda yang tak baik. Kakak bertaubat, betul-betul bertaubat nasuha. Kenapa pula nikah tiba-tiba saja kakak nak bertaubat? Tanya saya masih terpinga-pinga. Kemudian baru dia menceritakan kepada saya sebuah cerita yang bagi saya perlu diambil iktibar oleh kita semua. Dia berkata, Mazlan, kakak ini sudah berumah tangga, kahwin dengan lelaki orang putih, Mak Saleh. Tetapi kakak silap. Kakak ini cuma Islam pada nama dan keturunan. Ibadat satu apa pun kakak tak buat. Kakak tak sembahyang, tak puasa. Semua amalan ibadat kakak dan suami kakak kami tak buat. Rumah kakak penuh dengan botol arak. Suami kakak itu dia sepak dan terajang dan dia pukul kakak, katanya dengan tersedu-sedan. Habis yang kakak pergi haji ni, ialah kakak tengok orang lain pergi haji, kakak pun teringin juga nak pergi haji. Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu mula bercerita, Mazlan, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya.
Semasa koma itu, kakak telah diazab dengan seksaan yang benar-benar pedih atas segala kesilapan yang telah kakak buat selama ini. Betul ke kak? Tanya saya terkejut. Betul Mazlan. Semasa kakak koma, kakak telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada kakak. Balasan azab lan, bukan balasan syurga. Kakak rasa seperti diazab di neraka. Kakak ini seumur hidup tak pernah pakai tudung. Sebagai balasan, rambut kakak ditarik dengan bara api neraka. Sakitnya tak boleh nak kakak ceritakan. Macam mana pedihnya. Menjerit-jerit kakak minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, susu kakak pula diikat dan disepit dengan penyepit yang dibuat daripada bara api neraka. Kemudian ditarik ke sana ke sini, putus, jatuh ke dalam neraka. Susu kakak rentung terbakar. Panasnya bukan main. Kakak menjerit-jerit, menangis kesakitan. Kakak masukkan tangan kakak ke dalam api itu. Kakak ambil susu kakak itu balik tanpa mempedulikan pesakit lain dan jururawat mematikannya. Wanita itu terus bercerita. Menurutnya lagi, setiap hari dia diseksa tanpa henti 24 jam sehari. Dia tidak diberi peluang langsung untuk berehat atau dilepaskan daripada hukuman sepanjang masa koma itu. Dilaluinya dengan azab yang amat pedih, dengan suara tersekat-sekat, dengan air mata yang makin banyak bercucuran. Wanita itu menerus ceritanya. Hari-hari kakak diseksa. Bila rambut kakak ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti nak tercabut kulit kepala. Panasnya pula menyebabkan otak kakak terasa seperti menggelegak. Azab itu cukup pedih, pedih yang amat sangat, tak boleh nak diceritakan. Sambil meneruskan ceritanya, wanita itu terus meraung, menangis terisak-isak. Dia betul-betul menyesal dengan kesilapannya dahulu. Saya terpegun, terkejut dan menggigil mendengar ceritanya. Mazlan, kakak ini nama saja Islam, tapi kakak minum arak, kakak main judi dan segala macam dosa besar. Kakak suka makan dan minum apa yang diharamkan oleh Allah. Semasa tidak sedarkan diri, kakak telah diberi makan buah-buahan yang berduri tajam. Berialah agaknya. Makan telan dengan kulit-kulit. Tak ada isi pada buah itu melainkan duri-duri sahaja. Tapi kakak perlu makan buah-buah itu sebab kakak betul-betul lapar. Bila ditelan sahaja buah-buah itu, duri-durinya menikam kerongkong kakak. Dan bila sampai ke perut, ia menikam pula perut kakak. Sedangkan jari yang tercucuk jarum pun terasa sakitnya. Ini kan pula duri-duri besar yang menyucuk kerongkong dan perut kita. Habis saja buah-buahan itu kakak makan, kakak diberi pula makan bara-bara api. Bila kakak masukkan saja bara api itu ke dalam mulut, seluruh badan kakak rasa seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu. Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan kepanasannya. Selepas habis bara api, kakak minta minuman. Tapi kakak dihidangkan pula dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya cukup busuk. Tetapi kakak terpaksa minum sebab kakak sangat dahaga. Semua terpaksa kakak lalui. Azabnya tak pernah rasa, tak pernah kakak alami sepanjang kakak hidup di dunia ini. Saya terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Terasa sungguh kebesaran Allah. Maka masa diazab itu, kakak merayu pohon kepada Allah supaya berilah kakak nyawa sekali lagi. Berilah kakak peluang untuk hidup sekali lagi. Tak henti-henti kakak memohon. Kakak kata kakak akan buktikan bahawa kakak tak akan ulangi lagi kesilapan dahulu. Kakak berjanji tak akan ingkar perintah Allah, akan jadi umat yang soleh. Kakak berjanji kalau kakak dihidupkan semula, kakak akan tampal segala kekurangan dan kesilapan kakak dahulu. Kakak akan mengaji Quran, akan sembahyang, akan puasa,
yang selama ini kakak tinggalkan. Ini bukan mimpi Mazlan. Kalau mimpi azabnya takkan sampai pedih macam tu sekali. Kakak bertaubat Mazlan, kakak tak akan ulangi lagi kesilapan kakak dahulu. Kakak bertaubat, kakak taubat nasuha, katanya sambil menangis-nangis. Tuan-tuan ya, kalau kita baca dalam ayat Sajadah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, saya dah sebut dah, wahai Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah merasai azab seksa. Kami mendengar sahabat-sahabat yang lain dalam neraka jerit pekiknya, tak tahan dengan azab Allah Ta'ala. Maka ia berkata, apa kata ahli neraka? Farji'na, kembalilah kami ke dunia, na'mal salihan, kami nak beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Adakah peluang kita nak kembali lagi semasa kita berada di akhirat besok, di neraka? Allah Ta'ala bagi peluang kembali ke dunia, tak nak merempit, tak nak itu, tak nak maksiat, tak, semua nak beramal soleh. Tuan-tuan, sekarang yang kita ada sekarang ini, inilah masanya yang kita, inilah persediaan yang tuan-tuan sedang dan perempuan sedang membuat perkiraan. Kita hisap diri kita, kita muhasabah diri kita, dan kita nak bertaubat nasuha, kita nak mengerjakan haji. Mudah-mudahan dhuyuf al-kiram, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, kita antum semua mendapat haji mabrur. Sejak itu wanita berkenaan benar-benar berubah. Bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jemaah yang paling warak. Amal ibadahnya tak henti-henti. Kalau wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib, dia cuma akan balik ke biliknya semula selepas sembahyang subuh, iaitu dia pergi maghrib, dia tunggu sampai Isya. Kalau balik waktu Isya, habis makan, ditolong habiskan oleh sahabat-sahabat. Kita kalau lepas maghrib tak balik makan, kawan-kawan tolong makan untuk kita. Jadi ada orang balik makan lepas maghrib, ataupun kalau ada lagi lepas maghrib sampai Isya, kita balik Isya, insya-Allah kalau ada makan. Kalau tak ada, habis. Kita pergi beli dekat luar saja. Tak payah komplain tamu haji, tak payah marah dekat orang, kerana tamu haji akan sediakan makan untuk itu sahaja. Jangan pukul 10 balik cari lagi makanan. Sabar sahaja. Tapi wanita ini tak balik waktu maghrib, lepas maghrib tak balik, Isya tak balik, subuh, iaitu ia beramal tahajud semuanya sampai besok subuh. Selepas subuh baru balik. Menurut wanita itu, sepanjang berada di Masjidil Haram, dia mengqadhakan semula sembahyang yang ditinggalkannya dahulu. Tuan ya, kalau umur balik 15, kalau dia dah mula solat umur 15, tak banyaklah hutang. Tapi kalau balik 30, 40, banyak hutang. Begitu kita ya, perempuan dia, jadi banyak hutang kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kira-kira lebih kurang bayar hutang, bayar puasa, bayar kalau ada hutang zakat, bayar zakat. Selain itu, dia berdoa mohon kepada Allah supaya mengampunkan dosanya. Dia berkata lagi, kakak takut, kakak dah merasai pedihnya azab Tuhan. Mazlan tak rasa, Mazlan tak tahu. Kalau Mazlan dah merasai azab itu, Mazlan juga akan jadi macam kakak. Kakak betul-betul bertaubat. Wanita itu juga berpesan kepada saya, katanya Mazlan, kalau ada perempuan Islam yang tak pakai tudung, Mazlan ingatkanlah pada mereka, pakailah tudung. Cukuplah kakak seorang saja yang merasai seksaan itu. Kakak tak mahu wanita lain pula menjadi macam kakak.
Semasa di azab, kakak tengok undang-undang yang Allah beri ialah setiap sehelai rambut wanita Islam yang sengaja diperlihatkan kepada orang lelaki yang bukan muhrimnya, maka dia diberikan satu dosa. Kalau 10 orang lelaki bukan muhrim, bukan mahram, tengok sehelai rambut kakak, bermakna kakak mendapat 10 dosa. Tapi masalah rambut kakak ni banyak jumlahnya, beribu-ribu. Kalau seorang tengok rambut kakak ini bermakna beribu-ribu dosa yang kakak dapat. Kalau 10 orang tengok, macam mana? Kalau 100 orang tengok, itu sehari. Kalau hari-hari kita tak pakai tudung macam kakak ini, Allahu Akbar. Kakak berazam balik saja dari haji ini, kakak akan minta tolong dari ustaz supaya ajar suami kakak sembahyang, puasa, baca Quran, mengaji Quran, buat ibadat. Kakak nak ajak suami pergi haji juga. Seperti mana suami kakak itu Islam pada nama sahaja, tetapi itu semua kesilapan dari kakak. Kakak sudah bawa dia masuk Islam, tapi kakak tak bimbing dia. Bukan itu sahaja, kakak pula yang jadi seperti orang bukan Islam. Sejak balik dari haji, saya tak dengar lagi apa-apa cerita tentang wanita tersebut. Saya percaya dia sudah menjadi wanita yang benar-benar solehah. Benar apa yang berlaku itu, memang kita tidak dapat membuktikannya secara saintifik. Perkara-perkara yang gaib, tetapi bukanlah soal dosa dan pahala. Syurga, neraka itu perkara gaib. Janganlah bila kita sudah meninggal dunia, bila kita sudah diazab, barulah kita percaya bahawa memang betul-betul yang Allah dan Rasul katakan itu. Kita menyesal, itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, perkara wabi'iyat, perkara-perkara yang mencari adat, yang dicerita tentang Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi pergi Isra' 1 hari 1 malam dah balik. Sedangkan kalau peniaga-peniaga Arab nak pergi ke Syam, Palestin ketika itu mengambil masa 20 hari pergi, 20 hari balik. Bolehkah? Tapi kalau Allah nak menjalankan, ya dengan apa sekalipun. Naik burak, burak tu macam jet ke, macam kuda terbang ke, macam mana? Kena yakin. Kalau Allah nak bawa kita pergi haji, tidak ada apa-apa orang boleh halang. Dia boleh pergi. Duit bukan syarat utama. Kerana saya pernah pergi haji pada awal 1988, duit ada 1,400, tak naik kapal Malaysia, naik kapal Singapura, dia sampai juga. Tapi kalau Allah tak beri rezeki, tak ada kota lah, tak cukup itulah, tak cukup ini, ada saja halangan. Kalau Allah nak beri jalan nak pergi haji, tidak ada siapa boleh halang. Dia yakin, dia berdoa, Rabbi yassir wala tu'asir wala atmin bi khair. Dia permudahkan urusannya, Allah yang Maha Pemudah itu. Bukankah kuasa nak beri itu, sihat, kuat, semua itu kerja Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Demikianlah keadaan orang kufur itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang itu dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang aku telah tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Rebutlah 5 peluang ini sebelum tiba 5 rintangan: waktu kaya sebelum miskin, waktu senang sebelum sibuk, waktu sihat sebelum sakit, waktu muda sebelum tua, dan waktu hidup sebelum mati. Allah. Sekian daripada buku Ustaz Hasnel. Mari kita tengok soalan. Soalan ini ditujukan kepada saya semasa nak ambil periksa jadi guru haji. Tetapi saya nak bawa cerita ini kepada tuan-tuan. Baik. Di antara tawaf berikut, yang manakah wajib berniat? A. Tawaf wada. B. Tawaf nazar. C. Tawaf sunat. D. Tawaf ibadah.
Tawaf manakah yang perlu diniat? Apa nak jawab? Tak faham soalan. Di antara tawaf berikut, yang manakah wajib berniat? Tawaf wada, tawaf nazar, tawaf sunat, tawaf ifadah. Kena niat. Hadiahnya, dia minum pagi kejap lagi. Apa nak coba? Ya, wak yang ke belakang tu ke depan wak. Saya tak sampai nak jalan. Siapa nak cuba jawab? Wak manakah yang kena niat? Satu. Betul, tawaf nazar kena niat. Lagi? Baru satu. Tawaf apakah yang mesti kita niat? Tawaf apa tadi? Tawaf sunat. Tawaf wada, ia dua. Tawaf sunat. Tawaf sunat 3. Ada lagi? Tahu apa? Tawaf kena niat. Tawaf yang kita kena niat, yang pertama tadi tawaf wada, tawaf sunat, tawaf nazar. Tawaf ifadah, tawaf rukun, perlukah kita niat? Kecuali tawaf rukun, ifadah tidak perlu niat kerana dia sudah berangkupi dalam kita yang asal semasa kita niat di miqat. Nawaitu haji wa irhamtu billah ta'ala. Niat yang mengerjakan haji itu sudah dikira termasuk niat mengerjakan tawaf sa'i. Dah beres merangkumi pada niat yang asal. Hanya 3 tawaf tadi mesti kita niat kerana ia apa ni, nak tawaf wada ke, tawaf sunat ke, tawaf nazar. Bagaimana berlaku tawaf nazar? Tawaf nazar ialah kalaulah aku sampai ke Mekah, turun dari airport itu sampai ke Mekah, tidak ada apa halangan-halangan, mudah saja. Jadi aku bernazar, aku nak tawaf sunat, ya boleh. Itu. Jangan kalaulah aku mudah semua pekerjaan aku nak tawaf sunat 10 kali. Jangan. 10 kali nak tawaf sunat. Kalau zaman umrah, masa umrah sekarang pun payah. Kalau masa haji besok nak tawaf 10 kali, belum tentu boleh. Jadi niat sekali cukup. Okey. Bolehkah tanya soalan ni atau nak belajar? Kejap lagi. Apakah hukum jika jemaah haji mengerjakan haji ifrad tetapi tidak mengerjakan tawaf qudum? A. Tidak sah haji kerana tawaf qudum adalah wajib. B. Sah dengan syarat tidak sengaja kerana tawaf qudum adalah sunat. C. Sah haji kerana tawaf qudum adalah sunat. D. Sah haji kerana tawaf qudum adalah sunat dan tawaf fardu haji yang dilakukannya akan menjadi tawaf qudum. Apa pula?
Seorang yang mengerjakan haji ifrad sampai ke Mekah, biasanya orang akan tawaf hudud, kemudian pergi sa'i haji. Kerana sa'i haji tak boleh buat sekiranya tidak dimulakan dengan tawaf hudud. Atau umrah, tidak boleh mengerjakan sa'i umrah tanpa tawaf umrah. Baik, apa hukumnya? Iaitu jika jemaah haji mengerjakan haji ifrad tetapi tidak mengerjakan tawaf qudum, apa hukumnya? Siapa nak cuba? Ialah fahamlah soalan ini diuntukkan saya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan bakal haji boleh jawab, ini sudah special, bagusnya dia faham betul-betul bagaimana. Ada telefon semalam hantar mesej, Ustaz, bagaimana nak berkursus, nak belajar jadi mutawif, jadi guru haji. Inilah dia kena pergi umrah sekali, pergi haji sekali, biasa pergi haji atau pergi umrah, dan melepasi periksa ini, soalan-soalan dikemukakan. Lulus benda ini baru pergi tabung haji akan panggil periksa, kemudian lulus pergi tafakuh, kemudian tafakuh itu pergi sambung belajar menguatkan soal haji, kemudian pergi muzakarah haji tentang hukum hakam yang tuan-tuan dan puan nak tanya. Jawapannya tawaf qudum, kita tengok kepada hukum dulu ya. Apa soalan? Ustaz, apa tadi tak semayang sunat qabliyah? Ya, sunat qabliyah tak semayang, dia tak apa pasal sunat, tertinggalnya tak apa. Tetapi bagi tuan guru Ning Aziz, kalau tertinggal semayang sunat itu tercela dia, marah dia kepada kami di Masjid Ampang Tasik. Dia bagi tuan guru Ning Aziz kuliah maghrib sampai waktu isya, panjang kuliahnya. Lepas itu bila nak semayang masuk waktu isya dah 9 lebih, kami pun terus Allahu Akbar, semayang isya terus, kemudian semayang ba'diyah. Bila bangun dari ba'diyah, tuan guru sebut kita tadi tersalah. Sepatutnya kita jangan qamat semayang isya, kita semayang sunat qabliyah dulu, kemudian kita semayang isya, barulah kita semayang ba'diyah. Ini menunjukkan akhlak tuan guru, ia tidak menjaga solat qabliyahnya. Ini jenis orang yang tak tinggal semayang sunat qabliyah. Kita nak tengok orangnya. Baginya, kalau Rasulullah bukan sengaja tinggal, tapi nak mengajar kepada umat bahawa boleh qada semayang qabliyah selepas dia semayang ba'diyah. Rasulullah mengqadakan semayang sunat qabliyah setelah dia mengerjakan sunat ba'diyah. Jadi ahli-ahli tasawuf, orang-orang ahli ulama, orang-orang yang hakikat, mereka tidak meninggalkan yang sunat. Bagi mereka wajib yang sunat itu, yang makruh itu haram, tapi tidak pada syarak. Bukan dia boleh, dia nak tetap dia akan mengerjakan sunat, baginya wajib, baginya, bukan bagi kepada hukum syarak. Tawaf qudum ialah tawaf sunat. Dia datang saja, turun kapal terbang, pakai ihram, dia tak pergi tawaf. Apabila dia tidak pergi tawaf qudum, dia tidak boleh mengerjakan sa'i haji. Tak boleh mengerjakan sa'i haji. Jadi dia duduk dalam ihram saja, pergi sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang waktu. Cuma dia tak buat tawaf qudum, ia tidak berdosa, tidak merosakkan haji ifradnya. Boleh. Orang mengerjakan tamattu pula, Ustaz. Orang yang mengerjakan tamattu haji, dia datang buat umrah, dia mestilah datang tawaf umrah. Kalau dia pun tinggal niatnya tadi, macam mana?
dia mesti tawaf umrah, dia pun sa'i umrah, dia pun bergunting tahlul. Orang haji ifrad tak tanya ustaz, tanya kawan, tadi kau tahlul kan lepas kau sa'i? Ya, aku tahlul. Kalau macam tu aku tahlul juga. Jangan tanya kawan, tanya ustaz. Pasal kawan buat haji tamattu, kita buat haji ifrad. Jangan tahlul. Kita sentiasa dalam ihram, sedangkan haji tamattu lepas dia tahlul, dia buka pakaiannya, buka ihramnya. Bilakah masa permulaan tawaf ifadah? Bilakah masa permulaan tawaf rukun? Bila mula tawaf rukun? Bagi yang mengerjakan haji tamattu juga mengerjakan haji ifrad, setelah kita balik daripada wukuf Arafah, kita melontar di Muzdalifah, kita mengambil batu di Muzdalifah, dan kita datang pada tengah malam melontar Jamratul Kubra atau Jamratul Kubra pada malam itu. Jadi bilakah mula permulaan tawaf ifadah? A. Selepas separuh malam 9 Zulhijjah. B. Separuh malam 10 Zulhijjah. C. Selepas separuh malam 10 Zulhijjah dengan syarat tertentu seperti telah bermabit di Muzdalifah walau 1 saat. D. Selepas selesai melontar 3 jamrah pada malam 11, 12 dan 13. Bila mula tawaf ifadah? Selepas 10 malam Zulhijjah. Orang perempuan dah jawab, orang lelaki. Bila kita nak pergi tawaf haji? Dah habis wukuf dah pergi bermalam di mabit di Muzdalifah. Sekarang dalam perjalanan menuju ke Mina. Sampai di Mina biasanya orang terus saja melontar pada tengah malam. Dia sampai malam, jadi pada tengah malam itu dia pun melontar Jamratul Kubra, maka dia pun bergunting. Ya, bila mula tawaf hajinya, tawaf rukunnya, tawaf ifadahnya? Itulah tawaf ifadah atau tawaf rukun atau tawaf haji. Namanya berlainan, tapi itulah. Jadi jawapannya, orang lelaki nak cuba. Selepas melontar tu dah tengah malam 10 Zulhijjah, bolehlah kita lari pergi tawaf haji. Rasulullah sampai melontar Jamratul Kubra, Rasulullah terus naik unta pergi ke Rasulullah tawaf haji. Kemudian Rasulullah kembali ke Mina untuk melontar hari 11, 12, 13. Zaman dulu saya amat mudah. Kami melontar saja Jamratul Aqabah, Jamratul Kubra itu, bas tunggu di depan, terus lompat naik bas terus pergi Mekah. Habis saja pakai baju raya, sembahyang raya di depan Kaabah. Tetapi sekarang tak boleh. Tuan-tuan yang tak ada pengalaman, tak pernah pergi haji, jangan lari terus ke Mekah pergi tawaf, kecuali memang kita tahu dan kita tahu pergi ke kemah kita pula. Kalau ada mutawid, tak ada orang yang mengajar kita, jangan pandai-pandai nak pergi tawaf. Kerana tabung haji akan urut kita balik dulu ke kemah, simpan beg pakaian semua baru. Kita pun bagi tahu kepada tabung haji, saya nak bawa isteri saya
kembali ke Mekah untuk tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf haji, kerana sudah datang tempoh periodnya, sudah dekat. Saya takut-takut kalau saya lambat balik tunggu di Mina, nanti dia panjang lagi ceritanya. Boleh? Faham? Jawapan tadi betul ya. Isteri saya tawaf bersama rakannya. Semasa pusingan ketiga, rakannya hilang. Isteri saya meneruskan tawaf sambil mengintai-intai kawannya. Bagaimanakah kedudukan tawafnya? A. Tidak sah tawaf tersebut kerana telah terputus maksud tawaf, dia telah berubah niat. B. Tawaf tersebut tetap sah kerana dia tidaklah mengubah terus maksud perjalanan tawaf itu semata-mata mencari rakannya. C. Kesemua pusingan tawaf batal dan perlu diganti semula. D. Hanya pusingan ketiga yang batal dan perlu diganti semula. Orang lelaki apa? Isteri saya bersama rakannya semasa pusingan ketiga, rakannya hilang. Isteri saya meneruskan tawaf sambil mengintai. Mengintai ni dia bukan macam ni, ngintai guna mata, tengok kiri, tengok, sedangkan dadanya tidak mendadakan Kaabah. Kalau cari anak yang hilang, dia tak ingat, dia pusing balik cari anak dia ke sana kemari, itu mencari orang yang hilang. Ini dia mengintai rakannya yang hilang itu. Mengintai, tengok kiri, tengok kanan, tengok, dia masih lagi dalam tawaf. Itu soalannya ya. Tepat sekali, sah tawafnya kerana dia tidak menukar niat. Memang dia dalam tawaf, sedang dalam tawaf sambil mengintai-intai, lalu terus sahaja sampai habis, tidak rosak tawaf, itu tak rosak. Kalau dia mencari, soalannya mengintai. Kalau mencari, kita lah, kalau anak hilang tak pedulilah tawaf itu, terus cari je. Yang batal semua tawaf atau tawaf itu sahaja? Tawaf itu sahaja yang batal, yang lain dikira sah. Tambah balik satu. Tanpa disedari, setelah saya bangun dari tidur, tiba-tiba saya terlihat ada sehelai bulu roma dan sehelai rambut di atas tilam. Adakah dikenakan dam? A. Dikena dam jenis takyid dan takdir. Ini bening dulu nanti. Tidak dikenakan dam kerana gugur, bukan dengan perbuatan sendiri. C. Tidak dikena dam kerana jumlahnya kurang dari 3 helai. D. Dikenakan dam kerana rambut dan bulu roma adalah anggota badan. Ini perempuan. B. Tidak dikenakan dam kerana gugur, bukan dengan perbuatan sendiri. Betul. Kalau kita bangun tidur ada rambut di atas bantal kita, bukan dengan sengaja. Tapi saya tengok satu pendapat dikatakan ikhtilaf, iaitu sengaja tak sengaja kena bayar dam. Itu jawapan saya yang pertama dulu. Tetapi saya rujuk lagi pendapat lain mengatakan diangkat hukum bagi orang yang tidur lalai atau dipaksa, macam orang yang dipaksa untuk nikah. Tak sah nikah itu, dia dipaksa keluar Islam. Tidak sah dia tak keluar Islam. Jadi benda yang lalai, terlupa, kita tidur, bangun-bangun benda tu ada. Lagipun ada 2 helai sahaja. Tapi kalau lebih pada 3 helai pun, katanya, saya dah rujuk kepada tuan penulis,
Ustaz Syafawi, Dr. Syafawi pakai rujuk tabung haji. Katanya benda tak disengajakan oleh anak Adam itu terlupa, lalai, tak tahu hukum, itu dimaafkan. Bolehkah menggunakan sabun dan syampu serta ubat gigi ketika mandi sedangkan saya dalam keadaan ihram? Orang lelaki pula. Boleh, tetapi dengan kadar yang diperlukan sahaja. Jika berlebihan dikenakan dam tertib dan takdir. B. Tidak boleh kerana mempunyai unsur wangian. C. Boleh kerana penggunaannya adalah hanya untuk kebersihan, bukan tujuan berwangian. D. Dikenakan dam takyir dan takdir. Itu tak payah jawab. Jadi A, B, C. C boleh kerana penggunaannya adalah hanya untuk kebersihan, bukan tujuan berwangian. Pada hukum asal tidak boleh berwangi-wangian. Tak boleh kita pakai minyak wangi, pakai apa semua, tak boleh pada hukum asal. Tetapi fatwa ulama kebangsaan mengenai haji ini, muzakarah haji, mereka bincang sekarang ni sabun yang ada sabun wangi saja dan sabun wangi, maka kita shampoo. Mana nak cari tak wangi? Ada yang tak wangi. Sabun Johnson, Baby Johnson anak kita tu bayi, ada shampoo Johnson. Pakai shampoo yang baby tu untuk shampoo rambut, dan pakai sabun Johnson yang putih tu, dia bukan wangi. Jadi hati kita tak berkeluh kesah, kita pun rasa macam iya ke, betul ke? Saya tu pakai sabun kuning tu, yang cap trojan tu, yang kuning tu dulu, atau cabut cak kapak kata orang Kedah tu, dia warna kuning. Sekarang pun ada lagi lah? Tak ada dah. Zaman kami dulu pakai itu. Ada lagi? Ada juga di kampung-kampung, ada lagi. Jadi tidak ada syak dan ragu lagi, pakai sabun Baby Johnson atau shampoo Baby Johnson. Habis cerita. Tapi kalau shampoo dalam masa ihram, orang perempuan habislah gugur rambut, kerana itu sengaja. Kenyataan manakah benar mengenai pemasangan rambut yang gugur ketika mandi sedangkan dalam keadaan ihram? Ini orang perempuan. Jika rambut gugur ketika menggosok kepala semasa mandi, maka tidak dikenakan dam. Jika rambut gugur tidak gugur ketika menggosok kepala, dia gosok. B. Jika rambut gugur semasa mandi tanpa menggosok kepala, tidak dikenakan dam. C. Jika rambut gugur secara tidak sengaja, dikenakan dam tertib dan takdir. D. Jika rambut gugur dikenakan dam takyir dan takdir. Yang saya tahulah C, D itu semua pening. Kena tak dam kalau kita, jika kita gosok, dia kena dam. Kalau kita mandi biasa, tak kena dam. Jangan tengok pula, tengok rambut ni ada campur putih sikit, ada uban sikit, rambut aku ke rambut siapa? Tak payah peduli. Bagaimana keadaan pesakit yang masih dalam keadaan ihram, dicukur rambut atau bulu oleh petugas perubatan? A. Dikenakan dam atas petugas tersebut dan berdosa. Pula petugas pula yang berdosa kalau cukur. B. Dam dikenakan ke atas pesakit dan berdosa. C. Kedua-dua tidak dikenakan dam. D. Dam dikenakan ke atas pesakit dan kedua-dua tidak berdosa. Pesakit dalam keadaan uzur, dia memerlukan C. Kedua-dua tidak dikenakan dam. Bagaimana keadaan kedudukan pesakit yang masih dalam keadaan ihram, dicukur rambut atau bulu oleh petugas perubatan? Kedua-dua tidak dikenakan dam. Dua-dua tak dikenakan dam kerana
Dikenakan dam atas pesakit dan kedua-dua tidak berdosa. Dam dikenakan ke atas pesakit kerana kita buat benda tu, kerana kita yang kita cukup. Dam dikenakan ke atas pesakit dan kedua-duanya tidak berdosa. Macam kita pakai filter pada muka, pakai mask pada muka, kita nak mengelakkan daripada penyakit. Sekarang ni ada ribut pasir, udara kering boleh jadi penyakit ya. Ada orang balik sampai masuk hospital tu. Pak Ed Kelang ni, isteri Khadi Kelang balik sini pengsan masuk hospital. Yang suaminya tombang dekat rumah. Jadi boleh pakai filter yang RM4,000 yang dalam hidung tu, atau pakai mask, bayar sekali dam. Satu orang dicurikan ihramnya pada bilik air, dia pun tak ada pakaian. Bolehkah dia pakai seluar baju biasa? Boleh. Dah kena curi, nak pakai apa lagi? Dah kena curi kain ihramnya, ada pun sepasang, tapi dikenakan dam. Jemaah haji merapatkan telinga ke kiswah. Tiba-tiba beliau terbau wangi. Bagaimana penjelasan ini? Nasihat harus diberikan dalam situasi ini semasa ceramah. Tuan hendaklah segera menjauhkan diri dari kawasan yang berbau tersebut. Jika tuan tetap merapatkan diri kepada kiswah yang berbau tersebut, maka tuan dikenakan dam dan takdir. Orang Melayu kan dia suka tengok orang Bangladesh, orang Pakistan, kalau lalu saja pada dinding Kaabah tu, tangannya gatal, pegang dinding Kaabah, pegang lagi, boleh tahan ya. Atau lalu dekat dengan Hijir Ismail yang ada lampu 3, dia pun tangannya gatal, pegang juga. Pada kiswah, iaitu kain Kaabah yang hitam itu, ada minyak wangi, ada atar. Pada Hajatul Aswad, pada Hijir Ismail yang lengkung itu dikira sebahagian daripada Kaabah. Barang siapa menyentuhnya dikira menyentuh dinding Kaabah, maka kena dam. Tuan hendaklah segera, tidak mengapa walaupun menyamati wangian tersebut, kerana tidak diletak pada pakaian. Mana boleh awak sentuh saja wangian, kena dam. Tidak mengapa walaupun menyamati wangian tersebut, tetapi dikenakan dam kerana tuan sengaja dan tidak berdosa, kena dam. Tak boleh sentuh dinding Kaabah atau Hijir Ismail atau Sazarwan. Apa pula Sazarwan? Dia suka duduk tepi Sazarwan, iaitu batu yang sengdeng pada dinding Kaabah itu. Jika tersentuh kaki, dikira telah menyentuh Kaabah. Bolehkah menggunting rambut sendiri untuk bertahlul? Ada orang tanya saya, Ustaz, tak boleh. Kita kena gunting rambut orang dulu, baru kita gunting rambut kita, Ustaz. Tidak boleh dalam keadaan semua keadaan. B boleh tetapi dikenakan dam. C tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. D boleh dan tidak dikenakan dam. Orang lelaki boleh tak boleh gunting rambut sendiri tahlul? Ya boleh. Kita lah gunting dulu, baru kita gunting rambut isteri kita. Ini tak, digunting rambut isteri dia, lepas tu kawan isteri dia perempuan tu pinjam, lepas tu kawan tu pinjam lagi gunting, bagi ya, terus bagi. Jadi waknya tak bertahlul, tak gunting. Gunting rambut kita dulu, baru gunting isteri, baru gunting rambut orang lain. Nak duduk ambil kontrak gunting, dia semua sini beratur, ya gunting. Ya boleh, wak nak gunting boleh, tapi gunting diri dahulu. Jemaah haji dari Madinah, ini orang yang mengerjakan haji tamattu'. Dia pergi Madinah dahulu, biasanya mengerjakan haji tamattu'. Tetapi apa yang berlaku, dia tiba di
Bir Ali atau Zulhulaifah, ia tidak berniat di Zulhulaifah atau di Bir Ali itu. Tiba di Mekah, ia ke Tanah Ain untuk berniat ihram umrah. Apakah hukumnya? Apakah hukumnya? Sepatutnya semua bas turun sampai ke Mekah, berniat di Bir Ali dan naik bas 5 jam lagi terus ke Mekah. Itu jam semua dah talbiyah dah, tapi ia tak diam saja sampai Mekah. Dia pergi ke dia niat di dekat Tanah Ain. Apa hukumnya? Sah ihramnya serta dikenakan dam tertib dan takdir kerana tidak berniat ihram di miqat. 1. Sah ihramnya serta dikenakan dam kerana tidak berniat ihram di miqat. C. Sah ihramnya serta dikenakan dam tertib kerana sengaja tidak berniat ihram di miqat. D. Sah ihramnya serta dikenakan dam. Lebih kurang itu. Sah atau tidak? Sah. Macam ialah awak kan sepatutnya naik kapal terbang di airport Subang, di Putrajaya, terus saja bas bawa ke airport. Sampai di airport KLIA, dah pesan wak nanti jangan tidur ya, ini kan niat dulu. Dah sampai Kaunul Manazil, mana pramugara bagi tahu, pramugari kah bagi tahu, ya wak semua ya niat sekarang di sini. Tak macam tu lah, dia cakap bahasa dia lah. Katanya sudah masuk miqat. Dia wak yang terus tidur, dia bangun tak juga. Kemudian melepasi miqat. Bagaimana? Sah, tetapi kena bayar dam. Itu saja. Itulah wak dah pesan lah tadi, asyik tidur aja. Dah boleh bayar dam saja, tak bayar gaduh-gaduh. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh wanita yang kedatangan haid dan tidak sempat melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf haji kerana jadual penerbangan telah pun hampir dah dekat nak sampai, dekat nak itu dah, dekat nak terbang balik, dia tak bersih-bersih lagi. Dia bagaimana? A. Menukar jadual penerbangan. B. Melakukan tawaf dengan secara bertaklid kepada mazhab Hambali, dia tukar mazhab niatnya. C. Melakukan tawaf dengan cara bertaklid kepada mazhab Hanafi. D. Melakukan tawaf dengan cara bertaklid kepada mazhab Maliki. Itu betul, tetapi ada lagi jawapan di sini. Dia kata A 1 dan 2, B 1, 3 dan 4, C 1, 3, D 1 dan 3. Ini menunjukkan bahawa kalau kita beri package, kalau kita bagi haji package tak bersih-bersih juga, kita tidak boleh masalahnya kita boleh kita tukar kapal terbang. Kalau pergi dengan tabung haji, minta tukar dengan tabung haji, kata isteri tak bersih lagi, nanti dia tukar kapal terbang. Atau kita kena bertaklid kepada mazhab Maliki, kita bertaklid kepada mazhab lain. Cara nak melepaskan bagi mereka yang tak selesai tawaf, boleh rujuk kepada tabung haji, tapi yang package nanti saya detailkan lagi ya. Soalan ni saya detailkan lagi. Semasa dalam ihram, seorang jemaah haji mencabut kulit bibirnya dan kulit jarinya yang kering, adakah dikenakan dam? A. Dia kenakan dam takhyir dan takdir. B. Dikenakan dam tetapi tidak berdosa. C. Tidak dikenakan dam jika tidak sengaja. D. Tidak dikenakan dam. Orang perempuan, orang lelaki ya, kalau pergi besok nanti bibir kering, pakai apa tu? Lip gloss ya, pakai itu. Kemudian dia pun kering, dia pun tarik jarinya, tangannya tu tarik bibir.
tu yang kulit-kulit pada bibir atau pada kuku. Sebelah kukunya tu ada macam dia pusing, tarik keluar. Kenakan dam ke tak kena dam? Tak kena dam, kerana dia bukan sebahagian daripada rambut kening ke bibir atau orang lelaki misalnya. Dia cuma tarik kulit yang pada bibir atau kulit kering pada sebelah kukunya tu. Dibolehkan, tidak